memang tak boleh nak bangun dengan tegak lah. Tak boleh berjalan dengan proper lah. So perlu dipimpin untuk mereka keluar daripada bot ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, penahanan 269 parti Rohingya di perairan Pulau Langkawi menggemparkan seluruh Malaysia. Tindakan nekat mereka menyambung nyawa di lautan semata-mata untuk memasuki negara ini secara terlarang dengan harapan tidak dikesan pihak berkuasa. Malah, ada maklumat yang mendedahkan taktik dan strategi kotor mereka dipercayai digunakan sindiket ini. Ikuti laporan terperinci Parti Rohingya disediakan wartawan Faizal Murad. Usaha mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti dipergiatkan menerusi kawalan agensi terlibat di bawah operasi khas Openteng. Kawalan di 3 sektor, laut, darat dan udara itu dilakukan menerusi aset-aset pasukan selama 24 jam. Hasilnya, sehingga Jun 2020, hampir 1,000 parti Rohingya diberkas. Negara sekali lagi digemparkan dengan penahanan parti Rohingya di perairan Pulau Langkawi. Ketika diberkas, sejumlah 269 parti ini dikatakan telah melepasi garisan sempadan perairan dan menuju ke pesisiran pantai berdekatan. Bot yang membawa ke semua parti ini kini ditempatkan di jeti Bukit Malut, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, APMM Langkawi. Kru 999 berada di atas bot yang ditunda, menunjukkan perjalanan getir dilalui parti yang ditempatkan di dalam bot nelayan laut dalam ini. Beratus lelaki ditemui berada di bawah kapal ini ketika tangkapan, dan melihat dengan mata saya sendiri membayangkan betapa penderitaan dan juga kesengsaraan yang perlu ditanggung oleh mereka sepanjang berada di atas kapal ini selama 4 bulan, dan inilah harga yang perlu dibayar oleh mereka demi kelangsungan hidup. Tindakan nekat mereka akhirnya mengundang padah apabila dikatakan terdapat puluhan parti meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Malah terdapat satu mayat yang ditemukan di dalam bot ketika penahanan. So kalau kita tengok sebelah atas ni, pada permulaannya adalah kaum wanita dan juga kanak-kanak. Masa kita mula-mula jumpa tu, kita dah jumpa satu mayat, dan yang lain tu kebanyakannya dah memang tak boleh nak bangun dengan tegak lah. Tak boleh berjalan dengan proper lah. So perlu dipimpin untuk mereka keluar daripada bot ni. Sebab mereka dah duduk atas bot ni, bila dah ramai, dia orang takkan ada tempat yang selesa. Dia orang duduk secara macam mencangkung macam tu kan. Kejadian yang berlaku bermula pertengahan malam sehingga ke pagi itu pada awalnya dikesan oleh pasukan polis marin yang ketika itu sedang berkawal. Kru 999 seterusnya dibawa ke lokasi penahanan bot yang terletak tidak jauh dari kawasan pesisir pantai. Pasukan polis marin telah bergegas ke kawasan ini, dan di sinilah kawasan di mana bot Rohingya itu telah dikandaskan, dan Sini dekat sini lah. Pelarian Rohingya ini telah turun daripada bot tersebut dengan menggunakan tali tersebut lah, hingga ke pantai. Di pantai lah. Ya. Kata ada lampu-lampu yang sebagai lead dia orang tu. Ya, ini lampu-lampu di pantai ni, kawasan restoran ni merupakan panduan kepada pendatang ni untuk menuju ke pantai. Gunung Macincang akan menjadi panduan untuk kapal ni untuk masuk ke perairan di kawasan selatan ni. Laporan media sebelum ini mendedahkan terdapat cubaan merosakkan enjin dan membocorkan bot sebagai taktik kotor untuk dielak daripada diusir. Selain itu, lebih 50 parti dipercayai terjun ke laut untuk melarikan diri, namun kesemuanya berjaya diberkas. Mereka kemudiannya diuruskan oleh APMM dan Immigration sebelum terpaksa dibawa ke depo penempatan sementara tahanan di kem Wawasan Ulu Melaka, Langkawi.
benteng laut yang dilaksanakan oleh pasukan polis Marine Langkawi ini bersama-sama dengan lain-lain agensi lah, IPMM dan juga ATM lah di bawah National Task Force. Kita di Langkawi membentukkan 4 buah bot untuk melaksanakan operasi inilah. Untuk di zon Langkawi sahaja bermula daripada Kuala Perlis hingga ke Kuala Muda sejauh lebih kurang 155 km. Keluasan perairan di sempadan utara Malaysia memberi cabaran buat pihak berkuasa dalam memantau pergerakan penceroboh. Bot juga diperiksa bagi memastikan tiada yang menggunakan perairan Malaysia dengan niat menceroboh. Hasil risikan yang dijalankan mendapati selain menceroboh hasil laut negara, terdapat juga warga tempatan yang dipercayai bersekongkol dengan parti Rohingya. Perkongsian perairan negara yang berdekatan dengan negara jiran menjadi antara faktor mudah kemasukan parti ke negara ini. Malah difahamkan terdapat dalang yang menjaga mereka dipercayai juga dari negara jiran. Kawasan terpencil seperti ini antara menjadi tarikan bagi parti Rohingya untuk masuk ke dalam negara ini secara senyap. Dan kalau diperhatikan, di sebelah kanan saya ini terdapat gugusan pulau milik negara jiran. Dan kemungkinan mereka akan singgah ke pulau-pulau ini sebelum masuk ke kawasan ini secara senyap dipercayai pada waktu malam. Dan terdapat juga mata-mata ataupun pemberi maklumat dipercayai rakyat tempatan menyalurkan maklumat kepada mereka untuk masuk ke kawasan ini. Dan ini memberi sedikit cabaran kepada pihak berkuasa untuk memantau secara keseluruhannya kemasukan mereka ini. Selain penggunaan aset dan pasukan kawalan, drone juga digunakan bagi memantau keseluruhan perairan sehingga ke garisan sempadan antarabangsa. Usaha ini antara inisiatif yang digerakkan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjamin keselamatan perairan negara. Kita ada 8 sektor daripada utara hinggalah ke selatan. Yang diketuai, dikoordinasikan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Saya rasa pelaksanaannya menjadi sedikit mudah kerana perhubungan baik yang erat yang sebelum ini telah terjadi di kalangan pemangkuasa maritim ni, APMM, TLDM dan juga Polis Marine, membuatkan penugasan ini bertambah senang sikit. Kita akan mengambil tindakan yang tegas untuk mereka yang terlibat sebagai dalang ini, untuk menentukan keselamatan perairan Malaysia ini terjamin sepenuhnya. Keluasan Pulau Langkawi termasuk lautan, daratan dan juga gugusan pulau. Itu antara cabaran pihak berkuasa dalam mengawal kawasan sekitar ini daripada parti dilihat seolah-olah cuba mencabar keringat barisan hadapan. Dan pendedahan demi pendedahan sepanjang kami berada di sini membuktikan bahawa bukan mudah tugas yang harus dipikul oleh pihak berkuasa dalam memantau pergerakan parti yang cuba berkali-kali untuk masuk ke dalam negara ini. Dan itu antara tugas yang perlu dipikul oleh mereka dengan kerjasama oleh semua pihak perlu ditahu untuk memastikan pintu sempadan negara akan terus dikunci rapat. Dari Langkawi, saya melaporkan untuk 999. Pinjaman untuk bila kita tak lepas je, lain dah cara tu. Kemudian kawan dia pula masuk, kita pun tak tahu dia dapat nombor telefon kita daripada mana. Bukan sahaja janji memberi pinjaman wang RM10,000 tidak ditunaikan, bahkan memaksa peminjam untuk membayar semula dengan kadar yang berlebihan. Itulah Hela Along atau pemberi pinjaman wang tidak berlesen untuk mencengkam mangsa dengan kadar faedah yang mengelirukan. Meskipun terdapat agensi yang membantu mangsa sindiket peminjaman wang, namun jenayah penipuan ini nyata masih aktif sehingga masih boleh mengaburi mata pengguna. Ikuti laporan khas Cengkaman Along disediakan wartawan Haziq Hamid. Sindiket pinjaman wang tidak berlesen atau lebih dikenali dengan panggilan Ahlong bukanlah suatu perkara yang baharu.
Bermula dari poster yang memaparkan nombor telefon, kegiatan cuti haram ini menjerat lebih ramai mangsa dengan menawarkan kadar pinjaman dan faedah yang tidak masuk akal. Namun jika gagal membuat pembayaran, mereka bertindak luar batasan. Seorang ahli perniagaan antara individu yang terjerat dalam sindiket pinjaman Ahlong. Oleh kerana tidak mampu membayar kadar faedah yang tinggi, dia terpaksa mengambil pinjaman dengan 8 orang Ahlong. Mula-mula kita buat pinjaman untuk bila kita tak lepas je, lain dah cara tu. Kemudian kawan dia pula masuk. Kita pun tak tahu dia dapat nombor telefon kita daripada mana. Tiba-tiba masuk ke WhatsApp kita, so support dia. Waktu tu pula kita memang terdesak sebab Alung yang pertama tadi dah mengikat kita. Jadi kita terpaksa ambil Alung yang kedua. Macam itulah berangkai-rangkai. 8 Alung. First pinjam 3,000. 10,000 kita buat pinjaman. 10,000 kita buat pinjaman, kita dapat 4,200, bayar hari-hari 400, so bayar selama 25 hari. Kita buat pinjaman 10,000 je, sedangkan kita dapat 4,200 je bersih. Sindiket ini juga menjalankan urus niaga menggunakan sistem atas talian menerusi media sosial. Dan urusan pembayaran hutang dilakukan melalui pindahan wang ke akaun pemiutang. Antara kita tengok yang banyak sekarang ni adalah melalui Facebook ataupun SMS ke macam-macam media hantar, WhatsApp ke. Mungkin ada yang berlesen, kita tak nafikan. Biasanya dia akan bagi nombor yang berlesen. Jadi daripada pejabat tu biasanya call balik. Mana dia orang berpakat. Mungkin bawah yang satu berlesen tu mungkin ada 100, 200 orang yang pinjam lesen dia. Berlesen ni banyak syarat. Berlesen kalau ikut betul-betul tak boleh pergi cari orang pun, bisnes kat pejabat. Dia sebenarnya dia macam seolah-olah tidak berkurangan. Tidak berkurangan, dia bertambah banyaklah. Yang paling masalah adalah mereka menakut-nakutkan peminjam. Meskipun pembayaran kadar faedah sudah selesai, Helah menambah nilai asas wang pinjaman digunakan oleh Ahlong untuk memperdaya mangsa. Ancaman bakal mendatang jika tidak mampu bayar. Bila nak buat bayaran, biasanya Ahlong ini akan mengenakan charge yang pelik-pelik. Okey, dia kata kau bayar 100 seminggu. Kadang-kadang daripada dia ambil bulan, katakan okey you kena bayar 1,000 sebulan. Tiba-tiba dia kata, oh setiap minggu you kena bayar 1,000. Ini cabaran yang cukup besar untuk kita mengajar. Nombor satu, jangan pinjam. Kita perlu berhati-hati terhadap pengurusan keuangan. Lagi kita belum ada sumber yang cukup, kita perlu amat berhati-hati. Kita kena ada polisi, okey nak simpan berapa persen gaji. Jadi simpan jugalah. Macam mana pun simpan juga. Jadi ada duit reserve. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Usaha membentras sindiket pinjaman wang tidak berlesen diteruskan bermula daripada penurunan poster iklan haram yang dipaparkan di tempat awam. Seramai 40 pegawai dan anggota dari Majlis Perbandaran Selayang dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak menjalankan operasi pembersihan iklan haram. Menurut timbalan yang dipertua Majlis Perbandaran Selayang, Datuk Dr. Johari Ahmad, usaha penurunan iklan haram akan diteruskan walaupun ada dalam kalangan individu yang masih berdegil menampalnya kembali. Ini adalah tindakan untuk menanggalkan iklan-iklan, banting-banting dan banner-banner yang dipasang tanpa kebenaran atau tanpa kelulusan majlis. Perkara ini adalah satu perkara yang menjadi rutin kesalahan kepada masyarakat di dalam kawasan Majlis Bandaran Selayang ini. Menurutnya lagi, sebanyak 15,000 papan iklan haram berjaya dirampas dalam tempoh setahun dan kebanyakannya memaparkan iklan pinjaman wang tidak berlesen. Ini merupakan antara papan bina Ahlong yang telah diturunkan oleh Majlis Perbandaran Selayang, di mana kesemua iklan-iklan ini tidak mempunyai lesen periklanan yang telah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Selayang.
Pemilik poster iklan haram bakal dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 menerusi kesalahan di bawah Seksyen 7 Undang-Undang Kecil Pengiklanan. Masyarakat di sana nampak mereka ni sedang memasang, kalau boleh kita ambil gambar dan sebagainya, laporkan kepada bahagian aduan atau direct kepada Majlis Bandaran Selayang. Dan lebih yang mendukacitakan, ia melibatkan pemasakan nombor-nombor peminjam wang tidak berlesen atau haram yang kita panggil selalu alung lah. Jadi ini satu gejala yang kita kena selesaikan kalau melibatkan kerosakan kepada masyarakat dan sebagainya. Saya nak standby dokumen saja. Okey. You sampai 3 bulan biar di rumah dengan bank statement 3 bulan bagi dulu. 3 bulan bagi dulu lah. Pembongkaran sindiket pinjaman wang tidak berlesen bersambung di minggu hadapan dalam 999. Dah berapa lama kerja sini? 1 bulan saja baru. Daftar dengan tu, dia minta apa yang dia mau, saya bagi. Jadi dia pun aktifkan saya punya akaun. Jadi saya pun terus buatlah. Tetapi saya tidak tahu ini kesalahan saya. Gagal berdaftar dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD meskipun telah beroperasi sejak awal tahun lagi. 11 buah kenderaan yang berdaftar di bawah syarikat pengendali e-hailing disita. Operasi haram syarikat ini berjaya dibongkar Jabatan Pengangkutan Jalan Pulau Pinang. Sebelas pemandu ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang setelah dikesan menjalankan perkhidmatan e-hailing yang tidak berdaftar dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Operasi khas penguatkuasaan e-hailing dijalankan sebaik aduan diterima daripada Persatuan Pemandu E-hailing mengenai isu terbabit. Sekarang you pakai apps yang driver tu kan? Itu tidak berdaftar. Jadi ada permit. Kalau macam e-hailing yang lain ada berdaftar. So you kira buat kerja haram lah ni. Saya dah tahu orang bikin. Kita akan tahan. Baru 2 hari dah bang bikin sumpah dah. Tolong abang. Kita akan tahan. Kami tak tahu. Kami tak online lah. Memang online. JPJ Pulau Pinang mendapati syarikat terbabit telah beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu dan tidak pernah membuat permohonan pendaftaran kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat bagi mendapatkan lesen perniagaan perantara LPP ya. Mereka yang ditahan berusia 20 hingga 50 tahun dan majoritinya mendaftar dengan syarikat e-hailing lain sebelum beralih arah. Kesukaran mendapatkan pelanggan menerusi aplikasi e-hailing sedia ada menjadi faktor beberapa pemandu menukar operator mereka tanpa menyedari syarikat pengendali itu tidak berdaftar. Sedatan juga mendapati syarikat ini sedang mengadakan promosi untuk menarik pemandu-pemandu e-hailing dengan tidak mengenakan sebarang bayaran. Adik saya yang tolong mendaftarkan untuk saya. Jadi saya bagi apa semua bersurat sama dia. Jadi saya dengan adik semua yang buat baru 4 hari. Lepas saya masuk Facebook, saya secara daftar dengan tu, dia minta apa yang dia mau, saya bagi. Jadi dia pun aktifkan saya punya akaun. Jadi saya pun terus buatlah. Tetapi saya tidak tahu ini kesalahan saya. Membenarkan pemandu yang mendaftar dan mengambil penumpang walaupun tidak mempunyai lesen kenderaan pemantau awam iaitu PSB ataupun e-hailing vehicle permit yang jelas tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat. Kesemua kenderaan yang terbabit telah disita untuk tempoh 1 bulan kalender daripada tarikh tangkapan. Kita ambil di bawah Seksyen 80/1 APAD 2010. Sekiranya disabitkan kesalahan, pemandu boleh didenda tidak kurang dari RM1,000 tetapi tidak lebih daripada RM10,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Difahamkan, pemandu turut mendapat bayaran penuh pelanggan berbeza dengan syarikat berdaftar yang mengambil komisen daripada pemandu. Kita menasihatkan kepada penumpang untuk memilih perkhidmatan yang berdaftar dengan
apart lah sebab dia ada insurans penumpang kan. Kita khawatir apabila dia menggunakan syarikat yang tidak berdaftar, takut tidak boleh melindungi apa-apa terjadi di bawah syarikat berkenaan. Kemudian kita nak trace, mungkin ada satu masalah kalau apa-apa kejadian. Syarikat pengendali itu dipercayai beroperasi di lebih 30 buah negara dan kira-kira 200 individu mendaftar dengan syarikat terbabit di Pulau Pinang menerusi Facebook. Pihak JPJ sedang mengesan syarikat pengendali terlibat untuk siasatan lanjut. Dan apabila habis saja PKP ni, kita tahu bahawasanya orang ni nak lepaskan gian, nak lepaskan hobi mereka dengan konvoi. Jadi apa masalah bukannya ada buat kesalahan jalan raya. Pihak-pihak polis ni tolonglah faham, bagi kebebasan sedikit kepada anak-anak muda kita ni yang nak konvoi ke Ulu Kilir ni. Kebenaran bermotosikal secara berkumpulan ketika tempoh PKPP bukanlah alasan untuk mengabaikan peraturan jalan raya, apatah lagi mencabar tugasan pihak berkuasa. Sebuah sekatan jalan raya dijalankan di Lebuh Raya Pantai Timur 1 berdekatan Temeluk Pahang pada Ahad lalu. Dijalankan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT, mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Video berdurasi 1 minit ini menjadi tular di laman media sosial Facebook memaparkan tindakan seorang lelaki mempertikaikan tugasan pihak berkuasa. Individu terbabit mempertikaikan tugas pihak berkuasa dalam operasi tutup itu, mengatakan bahawa ia mengehadkan kebebasan anak muda untuk melakukan hobi mereka iaitu bermotosikal secara berkumpulan. Baik, Cik Faizal, adakah wajar atau tidak bagi pihak berkuasa untuk menjalankan sekatan jalan raya terhadap mereka yang melakukan kegiatan motosikal secara berkonvoi ini? Secaranya wajar tu wajarlah, tapi jangan terlalu diperketatkan sampai rider-rider ni takut untuk berkonvoi. Sebab aktiviti ni, konvoi ni bukan semua orang yang akan melanggar undang-undang. Ada dalam grup kami sendiri pun kami akan mengikut undang-undang. Kami takkan memandu secara melulu membahaya begitu. Tahu budak-budak konvoi ni takkan berlumba punya. Biasalah tu kalau nak rem-rem sikit. Fahamkan sebelum sekatan jalan raya dijalankan, pihak berkuasa telah pun menerima maklumat awal bahawa kira-kira 1,000 motosikal akan berkonvoi di lokasi berkenaan. Aktiviti berkonvoi motosikal ni adakah sebenarnya boleh menjurus kepada mereka melanggar undang-undang ataupun mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya lain? Bagi pendapat saya, kalau kita patuhi arahan kerajaan, penjarakan sosial, SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, insya-Allah benda ni takkan berlaku. Had yang kita patuhi lah untuk keselamatan pengguna, kita tetapkan had dalam 50 ke bawah, at least 30, 20 untuk maksimumkan di jalan raya. Itu saranan saya. Hentikan roblok-roblok ni. Saya dapat gambar macam-macam ni. Sampai ada radio car escort diorang macam pesalah pula. Menurut pengarah JSPT Bukit Aman, DCP Datuk Azizman Alias, adalah wajar bagi pihaknya untuk membuat laporan berkenaan video yang menjadi tular di laman media sosial itu. Kami mendapatkan keterangan dan ulasan lanjut isu ini. Kita ada beberapa jenis sekatan jalan raya. Bukanlah kita buat sekatan jalan raya itu sesuka hati. Pertama, mesti ada rancangan. Kenapa kita nak mengadakan sekatan jalan raya itu? Pertama, dari satu jangka pendek, jangka panjang dan juga sekatan jalan raya yang
khas terlintas di hati trafik ni ataupun PDRM ni untuk menyekat sebarang kumpulan, tak kira anak muda ke, anak tua ke, belia-belia dan siapa sahaja. Kita tidak ada macam memilih kasih siapa yang dibenarkan, siapa tak dibenarkan. Melalui operasi yang dijalankan secara konsisten, pihak JSPT mengharapkan agar orang ramai memahami tugasan pihak berkuasa dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan yang membabitkan motosikal. Kalau angka saya kira 20, boleh berdiri satu kaki ni macam. Okey. Satu. Saya satu sudah. Yes. Tak boleh. Sila imbangkan badan selama 10 saat. Itulah ujian mudah yang dijalankan pasukan polis Timur Laut Pulau Pinang bagi individu yang disyaki di bawah pengaruh alkohol. Wartawan Tun Nizami Hashim turut berada di lokasi kejadian menyaksikan penahanan pemandu mabuk terbabit. Kalau angka saya kira 20, boleh berdiri satu kaki ni macam. Okey. Satu. Saya satu sudah. Yes. Tak boleh. Kalau apa lah, I'm okay. Okey. Yes. Itu antara gelagat pemandu mabuk yang ditahan pada malam Minggu di sebuah sekatan jalan raya di Georgetown, Pulau Pinang. Saya tidak tidur, tak cukup. Yalah. Orang tua. Tahu. Tapi angka saya tak ada mabuk. Operasi pemandu mabuk terus dipergiatkan dengan penyertaan 15 orang anggota daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Sekatan jalan raya diadakan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ini kerana ia terletak berhampiran dengan persiaran kapasiti yang terletak kira-kira 2 km dari sini, dan di sana mempunyai kira-kira 8 buah permis yang menghidang minuman keras kepada pelanggan yang akan menggunakan Lebuh Raya ini untuk pulang ke rumah yang dikhawatiri boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong turut turun padang dalam menahan pemandu mabuk termasuk lelaki berusia 28 tahun ini. Halo. Dah. Bos. Tutup. Tak boleh. Isteri. Tak tutup sampai balai nanti. Kita akan bagi you kawan kod. I cakap dengan isteri dulu. Bagi kerjasama. Nanti sampai balai kita akan bagi you peluang untuk call you punya wife. Bukan jangan ambil isteri dulu. Tengah phone. Halo. Nanti kita akan bagi you call. Seorang lelaki cuba melengahkan masa dengan menjawab telefon kononnya bagi menurunkan bacaan alkohol dalam pernafasan, dan pihak polis sedang menahannya untuk melakukan ujian alkohol menggunakan EBA machine. Begitupun, taktik licik untuk melepaskan dirinya daripada disabitkan kesalahan itu gagal kerana bacaan alkohol di dalam badannya didapati melebihi 80 mg. Minum sikit aja. You minum apa? Minum bir. Berapa banyak bir. betul-betul? Sikit. Betul-betul sikit. Kalau sikit takkan bacaan tinggi. Sebab ni bacaan you 257. Tapi betul-betul sikit. Tapi kita ikut bacaan ni. Oh, you percaya itu, tapi saya mesti percaya ini mesin. Okey, I faham. I tak kisah. Ini apa? Ini receipt you. Nanti kita akan ambil tindakan seterusnya, bawa you balik ke balai polis. Balai polis Jangan bro. Tak boleh. Sekarang you kena tangkap. You kena tangkap. You kena tangkap. Ha? Oh, gari ada. Ada gari tak? Bagi you semua. Tak. You tak boleh buat kereta. Tak boleh buat kereta. Lain pula kisah pemandu warga emas ini yang enggan menjalani ujian pernafasan ekoran yakin bahawa dirinya stabil dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Saya kira sampai 10 tinggal boleh tak? Tak boleh lah angka lah. Boleh. Yes, boleh. Angka cakap angka tidak mabuk, tapi bila kita cek 200 lebih, banyak tinggi. Tengok angka pun sudah tak steady. Cakap. Hey, I steady. Ya, okeylah. Yes. Kita cek You dulu. tolong saya. Saya tua. Pasal saya mau tolong lah, ini kita kasih bawa balik balai dulu. Kalau kita tak mau tolong, kasih angka jalan, nanti belakang depan sana langgar orang ke, masuk longkang ke, kita pun tak tahu. Sorry ya. Minta maaf. Apa angka? Saya boleh bawa sampai rumah. Apa kita mau tolong? You kasih chance sikit, okey. Kita mau tolong uncle lah ni. You tolong saya. Ya, mau tolong lah ni sekarang. Kita tolong uncle bawa kereta. Jangan uncle bawa, tak boleh. Okay. Kita tolong bawa. Saya boleh. Tak boleh. Okay. Boleh lah. Tak ada masalah. Saya okey. Dia tolong bawa kereta.
Selain itu, peniaga durian ini juga gagal dalam menjalani ujian imbangan badan bagi membuktikan dirinya bebas alkohol. Ujian ni sebenarnya kita buat hanya untuk menguji keseimbangan badan dia lah. Maksudnya kalau kita dalam keadaan normal, bukan dalam pengaruh alkohol atau seumpamanya, kita boleh akan berdiri sekurang-kurangnya di dalam kiraan 10. Kita boleh bertahan berdiri sebelah kaki. Tapi bila kita dipengaruhi oleh alkohol, jadi keseimbangan badan kita tu tidak stabil lah. Jadi kita bayangkanlah bagaimana orang ini jika memandu kenderaan. Mungkin dia kata dia boleh bawa kereta, tapi itu pada perasaan dia normal, tapi sebenarnya dia tak normal. Ekoran itu, 9 pemandu mabuk termasuk kedua-dua lelaki ini dibawa ke Balai Polis Jalan Patani untuk disiasat mengikut Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seminggu kita akan laksanakan operasi ini sekurang-kurangnya 3 kali lah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pemanduan dalam pengaruh alkohol ataupun kedangkanan mabuk ini memang satu yang boleh membahayakan bukan saja pada diri pemandu itu sendiri, mungkin juga boleh membahayakan pemandu-pemandu ataupun orang yang lain. Kita pasukan trafik akan sentiasa membuat rundaan berterusan untuk mengelakkan insiden-insiden kemalangan akibat daripada pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Operasi tamat pada jam 6 pagi. Tun Hizami Hashim, 999. Seorang lelaki ditemukan lemas dipercayai terjatuh ke dalam laut di Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang. Mangsa dikatakan hanyut di bawah arus deras ketika turun ke laut untuk menarik tali pancingnya yang tersangkut. Saksikan laporannya. Selepas 5 jam operasi mencari, mayat seorang pemancing berjaya ditemukan oleh pihak bomba dalam satu insiden di Jalan Green Hall, Georgetown, Pulau Pinang. Laporan kejadian diterima sekitar jam 11 pagi. Masa didapati lemas semasa memancing, tergelincir dan jatuh ke laut, dan orang awam telah melihat dan telah membuat panggilan kepada pihak kita lah. Kita telah menjumpai mangsa pada jam 16.20. Dalam kejadian itu, lelaki berusia 40-an terbabit difahamkan turun ke laut bagi menarik tali pancing yang tersangkut. Mangsa bagaimanapun tergelincir sebelum terjatuh ke laut dan dibawa arus deras. Mangsa dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk dibedah siasat. Operasi tamat pada jam 5 petang. Sekitar jam 6.40 petang, pihak bomba menerima laporan kebakaran melibatkan 3 buah rumah tidak berpenghuni. Kebakaran rumah di Jelutong Barat ini merupakan kebakaran kali kedua di lokasi yang sama. Maklumat awal daripada saksi-saksi di sekitar kawasan dan menyatakan bahawa kemungkinan dipercayai kebakaran ini akibat dibakar, dan siasatan lanjut kita akan jalankan melalui pihak forensik Jabatan Bomba. Kebakaran berjaya dikawal daripada merebak ke kawasan lain sekitar jam 7 malam. Kebakaran dilaporkan sebanyak 80% dan tiada mangsa terbabit dalam kejadian. Sementara itu, sebuah bengkel membaiki kenderaan di Jalan Maklum, Jelutong hangus 60% dalam kebakaran sekitar jam 6 petang. Kerja-kerja pemadaman membabitkan Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak, Lebuh Pantai, Bagan Jermal dan pasukan bomba sukarela berdekatan. Api berjaya dikawal setengah jam kemudian. Dilaporkan 8 buah kereta di bengkel terbabit turut musnah. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada sisa minyak dan gas yang masih aktif. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jangan lupa amalkan kebiasaan baharu. Jaga keselamatan, jaga kebersihan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.
ini.